Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok ada beza tak kereta yang beli-beli je dah ada turbo dengan kereta yang asalnya enjin dia tak ada turbo. Lepas tu anda nak tambah turbo kemudian untuk bagi lagi power. Kalau macam ni orang panggil bolt-on turbo. Jadi susah tak sebenarnya nak tambah bolt-on turbo ni? Apa lagi komponen yang anda perlu tambah atau sebenarnya tak berbaloi dah pasang turbo kemudian ni? Baik biar stok macam tu saja. Kalau nak turbo, beli terus yang dari kilang. Mana satu yang betul sebenarnya? Okey, jom kita tengok. Baik, sebenarnya kan kereta baru yang ada turbo ni tujuan dia bukan untuk bawa laju sangat. Tujuan dia adalah untuk kecilkan enjin supaya enjin tu lebih jimat minyak. Contohnya Honda CR-V yang besar tu, enjin dia sekarang ni 1.5 liter saja plus turbo. Jadi disebabkan ada turbo ni, power dia sekarang macam pakai enjin 2 liter atau 2.5 liter. Kenapa boleh jimat minyak macam ni? Sebab enjin yang kecil ni, luas permukaan besi-besi yang bersentuh tu lebih kecil daripada enjin yang besar. Jadi friction akan berkurang dan bila friction berkurang, enjin akan jadi lebih efisien. Dan kalau dekat Malaysia ni, of course lah kita akan enjoy road tax yang jauh lagi murah kalau pakai enjin yang kecil. Padahal power dekat-dekat sama je macam enjin besar. Sebelum tu, turbo ni kalau anda belum tahu, dia macam satu komponen tambahan yang mana dia akan mampatkan dulu udara luar sebelum disumbat masuk ke dalam enjin. Bila udara yang masuk ke dalam enjin tu, udara yang mampat, maknanya lebih banyak minyak boleh dibakar. Sebab minyak ni memang perlukan udara untuk terbakar. Jadi lagi banyak kita sumbat udara, lagi banyak kita boleh bakar. Dan bila kita bakar minyak lagi banyak, maka power output enjin tu akan bertambah. Dan bila minyak ni dah terbakar pula, udara kotor tu kan akan lalu turbine turbocharger ni dan dia akan pusingkan turbine ni sebelum udara ni dibebaskan ke udara. Jadi turbine yang berpusing laju tu akan connect dengan kompresor yang mana tugas kompresor ni adalah untuk mampatkan udara luar sebelum dia masuk ke tempat pembakaran. Kalau dulu orang guna turbo ni untuk bagi kereta lebih power dan untuk masuk racing lah. Tapi lately sebab orang sangat concern pasal environment, maka turbo ni dah jadi macam hampir wajib. Sebab dengan adanya turbo, kita boleh kecilkan enjin tu tapi maintain power yang banyak. Jadi anda nampak tak? Enjin turbo yang memang datang dari kilang ni, tujuan dia dibuat tu pun jauh berbeza dengan enjin biasa yang orang pasang turbo tu kemudian. Rasanya lah tak ada orang gatal-gatal pasang turbo dekat enjin dia sebab nak jimat minyak kan? Mestilah sebab dia nak enjin dia tu lagi power, betul tak? Okey, pertama sekali kalau nak modify tambah turbo, mestilah kena beli turbo kan? Dan nak beli turbo ni ada banyak pilihan dia. Pertama sekali sizing dia, mesti ikut kapasiti enjin anda. Kalau enjin anda tu kecil, mesti pakai turbo yang kecil. Sebab kalau turbo besar, turbine dia tu berat, nanti dia tak dapat pusing dengan cepat. Kalau enjin yang besar pula, kenalah pakai turbo besar. Sebab kalau pakai turbo kecil, nanti tersumbat sebab back pressure tinggi sangat. Benda ni kita panggil sebagai choking. Kemudian kita kena tengok juga muat tak turbo anda bawah bonet tu. Takut-takut ruang dia sempit sangat sampai tak muat. Sebab anda kena ingat yang turbo ni dia sangat panas tau. Suhu dekat dalam turbo tu kalau anda nak tahu boleh cecah lebih 1000 darjah Celsius. Jadi tak boleh letak dekat dengan wire-wire plastik contohnya dengan komponen-komponen lain yang sensitif. Ruang tu kena ada jarak sikit dan kena pasang heat shield. Kalau tak, benda lain pula yang rosak. Komponen kedua yang anda perlukan adalah intercooler. Turbo ni disebabkan tugas dia adalah untuk mampatkan udara dan udara ni bila kita mampatkan dia jadi panas. Kalau udara ni panas, dia akan kuranglah balik ketumpatan dia. Dan satu lagi, kalau dia panas sangat, nanti ada tendensi untuk berlaku knocking dekat dalam enjin di mana minyak petrol tu dia terbakar awal. Kalau benda ni berlaku masa piston tengah naik, tiba-tiba minyak tu terbakar, maka rosaklah enjin, boleh bengkok kita punya conrod. Jadi untuk sejukkan sikit udara mampat ni, kenalah pakai intercooler. Bila udara panas ni lalu dekat intercooler, dia akan menyejuk dan lebih mampat lagi. Jadi lagi banyaklah udara boleh masuk ke dalam enjin anda. Cuma untuk pasang intercooler ni sekali lagi nak kena check, betul ke ada ruang bawah bonet anda tu? Dan kalau ada ruang pun nak pasang dekat mana? Kena check radiator dekat mana. Lepas tu aircon punya cooling pun nak kena check. Sebab takut intercooler ni dia kacau pula sistem-sistem tadi dan tak dapat nak sejukkan udara dengan baik.
Jadi melainkan anda betul-betul terlatih, sebaiknya pemasangan ni dibuat di kedai yang pakar lah. Even kedai pun anda nak kena memilih juga. Hanya pergi kedai yang betul-betul mahir saja. Lagi satu anda kena ingat yang enjin baru yang didatangkan terus dengan turbo ni, manufacturer dah tune dia supaya enjin dengan turbo tu dia saling bekerjasama dengan baik. Tak kira anda bawa laju atau bawa slow. Dan nak capai tune yang baik ni bukannya senang dan biasanya dah difikirkan jauh lagi awal even sebelum enjin ni dibuat. R&D dengan testing diorang tu dah dibuat even 7-8 tahun sebelum diorang jual enjin ni. Jadi bila enjin yang tak ada turbo tiba-tiba anda masukkan turbo, tuning ataupun talaan asal enjin tu mesti dah berubah, betul tak? Dekat sini anda kena berhati-hati sikit sebab bila masukkan turbo secara automatik tekanan dalam enjin anda akan naik dan bila tekanan naik suhu pun akan naik dan minyak akan mudah terbakar dalam enjin anda. Minyak ni walaupun sifat dia mudah terbakar, kita tak nak dia terbakar awal sangat. Kita nak dia terbakar betul-betul waktu diperlukan. Tapi bila suhu dan tekanan naik tinggi disebabkan turbo tadi, keadaan dalam enjin tu boleh jadi unpredictable. Jadi untuk tak nak rosakkan enjin anda, biasanya anda kena beli ECU ataupun unit kawalan enjin yang baru untuk sesuaikan enjin anda dengan turbo yang baru dipasang. ECU ni macam otak enjin kita lah. Dia yang bagi tahu enjin tu bila nak kena bakar, berapa banyak nak kena bakar dan macam-macam lagi. Okey, katakan anda dah buat semua tu, dah pasang turbo, intercooler, piping pun dah cantik, ECU pun dah tune. Satu lagi yang anda kena berhati-hati adalah kekuatan fizikal enjin anda. Maksud saya bukan power enjin tu, tapi body enjin tu sendiri. Sebabnya bila anda dah tambahkan turbo, tekanan dan suhu dalam enjin anda tu akan lebih tinggi dari asal. Maknanya engineer enjin tu asalnya design enjin tu untuk tekanan dan suhu yang lebih rendah sebelum anda letak turbo. Dan kalau pasang turbo pula, mestilah kita nak bawa laju kan? Kalau tak, buat apa pasang turbo? Jadi anda kena sentiasa beringat yang enjin anda ni bila letak turbo, dia sebenarnya sedang bekerja sangat keras. Korang kena pastikan yang enjin ni tak terlebih bekerja sebab kalau tekanan tinggi sangat, enjin akan pecah. Kalau kereta yang asal-asal beli memang dah ada turbo tu, lain cerita. Memang engineer dah design kereta tu untuk tahan tekanan dan suhu lebih tinggi dari biasa. Rupanya banyak juga benda nak kena fikir kalau tambah turbo ni kan. Ingatkan beli turbo and then plug and play saja. Sebenarnya turbo ni walaupun alat dia simple dan tak mahal, tapi sebenarnya kesan dia ke atas sistem enjin tu sangat besar. Kira turbo ni major modification jugalah. Kalau kereta baru memang void warranty. Dan bukan setakat modify je yang major. Cara anda jaga enjin lepas ni pun berbeza. Kena lebih manja sikit penjagaan dia. Banyak part-part akan cepat rosak dan mesti nak kena ganti just nak make sure enjin ni boleh handle power output tu. Plus turbo ni ada yang perlukan sistem pelinciran dia sendiri sebab dia berputar sangat laju. Yang paling laju saya pernah baca dia boleh sampai 3,000 putaran sesaat. Dekat 200,000 RPM tu. Lagi-lagi turbo kecil. Jadi memang laju dan perlu dijaga dengan baik. Lepas tengok video ni, korang rasalah berbaloi atau tidak nak tambah turbo untuk dapatkan extra power. Tapi bila dapat power ni, pada masa yang sama nak kena extra care sikit jaga enjin tu. Kalau saya memang jenis yang enjin tu guna enjin stok saja. Sebab tak nak pening kepala. Nak jual nanti pun senang. Kalau ada antara anda yang pernah bought on turbo macam ni, cuba komen dekat bawah pengalaman anda. Sebelum tu, kalau anda berminat nak dapatkan ilmu tambahan tentang enjin, komponen-komponen enjin, sistem-sistem enjin macam sistem penyejukan, sistem fueling, sistem electrical. Lepas tu nak tahu tahyul-tahyul pasal enjin dan cara penjagaan enjin yang sebenar, saya jemput anda join kursus online Enjin Zero to Hero di mana ada lebih 50 video dan 6 jam konten untuk anda layan dan tahu segalanya tentang enjin. Barulah mudah anda nak jaga enjin anda dan tak ada siapa lagi boleh kelentong anda pasal enjin. Benda-benda ni memang saya belajar masa buat PhD di Imperial College London dulu. Jadi maklumat yang disampaikan tu memang tepat. Akses pula anda akan dapat sepanjang hayat, jadi anda boleh tengok pada bila-bila masa dan dekat mana-mana saja. Link untuk join saya letak dekat bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.